Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya, Puan Nurbaya binti Muhammad, merupakan guru bimbingan kaunseling sepenuh masa dari SMK Tengku Ampuan Afzan Cino. Baiklah, hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan tips komunikasi berkesan. Okey, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut, kita akan lihat komunikasi, apa maksudnya. Baiklah, komunikasi merupakan satu aktiviti di mana seseorang, iaitu pengirim, menyampaikan maklumat, iaitu utusan melalui percakapan, melalui penulisan, isyarat atau perlakuan kepada orang lain, iaitu penerima. Okey, seterusnya kita akan lihat apa itu komunikasi berkesan. Komunikasi berkesan merupakan satu aktiviti komunikasi yang dapat disampaikan oleh pengirim dengan baik dan tepat maksudnya tanpa menimbulkan kekeliruan atau salah faham kepada penerima. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk jadikan komunikasi kita merupakan komunikasi yang berkesan. Okey, untuk menghasilkan jenis komunikasi yang berkesan, yang pertama, apa yang diniatkan dalam hati, apa yang dituturkan oleh lidah, apa yang dilaksanakan oleh perbuatan, mesti selari. Okey, sebagai kesimpulan, komunikasi merupakan gambaran hati ataupun emosi sama ada secara lisan ataupun secara bukan lisan. Okey, apa itu lisan? Lisan merupakan perkataan, manakala secara bukan lisan lebih kepada bahasa tubuh badan. Oleh itu, ia perlu dijaga kerana di situlah terletaknya nilai kepribadian seseorang. Baiklah, seterusnya kita akan lihat apa itu fungsi komunikasi. Okey, yang pertama, komunikasi berfungsi untuk menyampaikan ataupun mendapatkan maklumat. Komunikasi juga boleh memberi inspirasi dan sokongan. Seterusnya, dengan komunikasi kita boleh menyatakan pendirian, membuat keputusan. Komunikasi juga berfungsi untuk memujuk, mempengaruhi dan mencapai matlamat. Seterusnya, komunikasi juga berfungsi untuk memberi arahan, memberi taklimat, memberi penerangan. Dan seterusnya, dengan komunikasi juga boleh membimbing dan menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya komunikasi juga berfungsi untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan persetujuan dan juga mendapatkan sokongan. Dengan komunikasi juga boleh membuat perundingan dan perbincangan. Okey, seterusnya kita akan lihat jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi terbagi kepada 3. Yang pertama dikenali sebagai komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi dalaman. Iaitu kita berfikir, mengingat, mencari jalan penyelesaian. Itu merupakan komunikasi dalaman yang dikenali sebagai komunikasi intrapersonal. Okey, jenis komunikasi kedua dikenali sebagai komunikasi interpersonal. Okey, apa itu komunikasi interpersonal? Okey, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi di antara dua pihak, iaitu kita ada pihak penyampai dan juga
pihak penerima mesej. Okey, seterusnya jenis komunikasi yang ketiga dikenali sebagai komunikasi awam. Okey, apa itu komunikasi awam? Komunikasi awam merupakan komunikasi yang melibatkan individu yang ramai, seperti komunikasi ceramah, taklimat, ucapan dan sebagainya. Okey. Setelah melihat jenis 3 komunikasi tadi, seterusnya kita akan lihat tingkah laku yang boleh menghalang komunikasi. Okey, yang pertama, ni antara tingkah laku ataupun perbuatan yang boleh menghalang komunikasi yang berkesan. Okey, yang pertama, bercakap terlalu cepat. Okey. Yang kedua, mengarah, memerintah. Okey, seterusnya dalam komunikasi ada unsur memberi amaran, mengancam, berkhutbah. Yang ni antara halangan-halangan komunikasi ya. Okey, seterusnya komunikasi yang lebih kepada memberi nasihat, mengejek, melabel, menuduh, mengkritik, memuji secara melulu, tidak ada kontak mata, nada suara yang marah, muka yang masam. Itu antara tingkah laku yang boleh menghalang komunikasi. Okey, setelah kita lihat tadi halangan-halangan komunikasi, di sini saya ingin kongsikan bagaimana kemahiran untuk mendengar ataupun menerima mesej yang baik. Okey, so kita lihat kat sini. Okey, antaranya bagaimana untuk kemahiran mendengar yang baik. Okey, yang pertama, membina perasaan empati. Okey, apa itu empati? Empati bermaksud kita merasai sendiri apa yang orang lain rasa. Seolah-olah kita berada di dalam kasut orang yang bercerita dengan kita. Kalau simpati, kita lebih kepada faktor luaran. Manakala empati, kita merasa sendiri apa yang diluah oleh orang yang berkomunikasi dengan kita. Okey, seterusnya memberi perhatian. Memberi perhatian kepada orang yang bercakap dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Okey, seterusnya kita mendengar secara aktif. Mendengar secara aktif maknanya bukan sahaja mendengar menggunakan telinga, tapi kita mendengar dengan mata, kita fokus kepada penyampai. Okey, seterusnya memberi perhatian kepada verbal dan non-verbal. Pemberi mesej tadi. Okey, maknanya kita bukan hanya sekadar kita dengar apa yang diluahkan, tapi kita juga peka dengan bahasa tubuh badan orang yang menyampaikan komunikasi dengan kita. Okey, seterusnya mewujudkan kontak mata. Maknanya kita memandang mata orang yang berkomunikasi dengan kita. Sangatlah tidak elok bila orang berkomunikasi dengan kita, kita memandang ke arah lain. Okey, seterusnya berfikiran terbuka, open minded. Okey. Berminat, jujur dan ikhlas. Okey, maknanya masa berkomunikasi menunjukkan minat dan kita jujur dan ikhlas. Kita tidak nampak seolah-olah kita hipokrit lah. Okey, menggunakan maklum balas. Okey, maknanya bila kita berkomunikasi ada maklum balas. Secara maklum balas yang paling minimum, sekurangnya bila ada orang berkomunikasi bercakap dengan kita, sekurang-kurangnya kita maklum balas minimum, kita mengangguk, ya, itu menunjukkan kita mendengar mesej yang disampaikan oleh orang yang berkomunikasi dengan kita. Baiklah. Okey, kita akan lihat garis panduan untuk membaiki perhubungan sesama insan. Okey, di sini saya akan kongsikan beberapa garis panduan.
untuk kita bagi perhubungan, komunikasi sesama insan. Okey, yang pertama, ingat dan sebut nama orang bila berkomunikasi. Terutamanya, sebagai contoh bila berada di sekolah, kan? Tak naklah sebut hey, hoi. Kalau boleh, masa kita berkomunikasi, kita sebut nama orang tu. Lebih elok kalau kita dalam kalangan pelajar, gunakan nama yang elok, sopan, tidak menggunakan perkataan nama-nama singkatan yang tidak disenangi oleh orang yang kita berkomunikasi. Okey, seterusnya kita jadikan diri kita sebagai seorang yang peramah, mesra dan mudah didampingi. Okey, hormatilah pendapat orang lain walaupun ada perbezaan pendapat. Okey, tidak semua orang mempunyai pendapat ataupun pandangan yang sama. Sekiranya terdapat perbezaan pendapat ataupun pandangan, so kita hormatilah perbezaan pendapat dengan orang lain. Okey, seterusnya jangan berbincang ataupun membuat orang lain kecewa dengan perkara yang boleh menambahkan kekecewaan ataupun kesedihan. Sebagai contoh, andaikan rakan kita tengah mengalami satu situasi sedih, contoh kehilangan orang tersayang, tiba-tiba kita datang, kita berbincang perkara-perkara yang boleh menambahkan kekecewaan. So kalau boleh kita elakkanlah. Okey, peka dengan mood orang yang kita sedang berbual. Yang ni lebih kepada kita peka dengan bahasa non-verbal, bahasa tubuh badan. Okey, andai kata kita tengok kawan kita dalam keadaan sedih, janganlah tiba-tiba kita datang untuk buat lawak bodoh. Tu memang memang tak kena tempat lah, silap hari bulan. Kenalah tempiasnya. Okey, seterusnya elakkan bincang perkara-perkara yang sensitif. Sensitif, sebagai contoh, mungkin kalau di kalangan anak-anak pelajar di sekolah yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, mungkin ada isu-isu sensitif bagi sesetengah adat ataupun budaya ataupun agama. Kalau boleh elakkan. Yang ni boleh mengundang keadaan yang tidak diingini lah. Okey. Seterusnya, jaga nama baik orang lain. Sentiasa bersedia untuk membantu orang lain. Okey, dan kalau boleh selalulah senyum. Kerana kita selalu dengar kan, senyum itu adalah sedekah. Okey, dan last paling penting, latihlah untuk menjadi pendengar yang baik, iaitu peka. Peka seperti yang saya ulang-ulang tadi, peka terhadap semua komunikasi verbal dan non-verbal. Okey, seterusnya, jangan malu untuk mengakui kesilapan sendiri. Sekiranya semasa kita berkomunikasi, kita bersembang, berborak, kita ada melakukan kesalahan, jangan malu mengakui. So, cepat-cepat betulkan kesilapan yang telah kita buat. Wujudkan tentangan mata yang selesa, iaitu eye contact. Maknanya, semasa kita berkomunikasi, kita ada hubungan mata. Tak adalah sampai kita renung, tajam, kan? Tapi kita melihat, ada eye contact dengan siapa yang kita sedang berkomunikasi. Okey, sekiranya diminta memberi pendapat, berilah pendapat dengan jujur. Okey, seterusnya, wujudkan tanggapan awal yang baik, first impression yang baik untuk mengelakkan prasangka. Okey, ini garis panduan untuk memperbaiki perhubungan sesama insan. Okey, yang last kali ni, cikgu saya rasa paling penting, wujudkan tanggapan awal yang baik. Jangan, kita selalu dengar pepatah mengatakan, don't judge a book by its cover. Yang tu penting. Maknanya kita tidak
ataupun kita elakkan untuk membuat tanggapan awal. Okey. Nampaknya kita telah berada di penghujung akhir bicara. Kalau kata tersalah sebut, kalau hajat tersalah sampai, tiada bumi yang tidak ditimpa hujan, tiada gading yang tidak retak, di retak jua ia bertuah. Yang pahit kita jadikan ubat, yang masam jadikan penyedap, yang busuk buang ke laut, yang harum jua kita cium. Okey, sekian saja dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.